أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selesai melaksanakan solat tarawih di Zawiyah Nasiriyah. Kita sambung bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani Ad-Dimyati radhiyallahu taala anhu. Pada hadis yang ke-14, Al-Hadithu Ar-Rabi'a Asyara, Hurmatul Muslimi wa mata tuhdaru. Kehormatan Muslim dan bilakah kehormatan tadi dicari. Ali bin Mas'ud wa bisanadina al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu qala an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak dihalalkan darah seorang muslim tersebut melainkan dengan tiga perkara. As-sayyib az-zani, yakni seorang yang telah berkahwin dan berzina. Wan nafsi bin nafsi, yaitu kalau berbunuh. Wat tariki li dinihi al-mufariqi lil jamaah, dan yang meninggalkan agama, yang memecah belahkan jamaah, yaitu murtad. Bukan pecah belah jamaah apa ni, nah, politik apa pula kan? Tak, ni meninggalkan agama, iaitu murtad. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ani bin Mas'ud taqaddamat tarjamatuh. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud telah terdahulu perbicaraan tentang biografi beliau pada hadis yang keempat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin. Apa makna la yahillu damu imri'in muslimin? Ay la yahillu iraqatu damih. Ini tidak dihalalkan menggugurkan darahnya. Fal kalamu ala hazfi mudhaf. Jadi kalam ini ada hazaf mudhaf. Maksudnya hazaf iraqah. Jadi la yahillu iraqatu dam. Maksudnya menggugurkan darah. Wal muradu annahu la yajuzu izhaqu ruhihi walau lam yahsul iraqatu damihi kama law qanaqahu aw sammahu wa innama abbara bidzalika nadharan lil ghalibi fil qatl min iraqati dam. Jadi dimaksudkan dengan hadis ini bukan dengan maksud tidak dihalalkan menggugurkan darah, tapi dihalalkan untuk melakukan sesuatu yang tidak menggugurkan darah walaupun dia sampai mati. Tak, bukan tu maksud dia. Maksud hadis ni annahu la yajuzu izhaqu ruhi. Tidak diharuskan untuk mencabut nyawa seorang muslim tersebut walau lam yahsul iraqatu damihi, walaupun tidak berhasil dengan mencabut nyawa tersebut dengan berlakunya darah yang mengalir. Kama law khanaqahu aw sammahu, seperti seakan dia cekik orang tadi. Khanaqahu, dia cekik orang, tak keluar darah, mati muslim tadi, pun haram hukum dia, tidak boleh. Wasammahu, ataupun diracun muslim tersebut walau tidak keluar darah. Wa innama abbara bidzalik, tetapi Nabi ta'birkan dengan maksud tidak dihalalkan kamu menggugurkan darah muslim nazaran lil ghalibi fil qatli. Dia melihat kepada ghalib pada pembunuhan biasanya akan berlaku iraqatid dam, akan berlaku darah mengalir keluar daripada tubuh si mati tersebut. Tamam. Jadi paham hadis ni, nah? Al-aslu fid dima al-ismatu wa adillatu dzalik. Asal pada darah itu adalah ismah, dijaga, maksudnya tidak boleh sewenang-wenangnya digugurkan, dan dalilnya wa'lam anna al-asla fid dima'i al-ismatu aqlan wa naqla. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dalil asal bagi yang bagi darah adalah ismah, aqlan wa naqla. Nah, sama ada secara akal ataupun
pada sudut dalil. Amma aqlan, pada sudut akal, falianna fil qatli ifsadan lisuratil insaniyatil maqluqati fi ahsani taqwim. Karena pembunuhan akan, jadi akal tidak menerima dengan perkara tersebut. Wa amma naqlan, dari segi naqal pula, faliqaulihi ta'ala, dari segi naqal iaitu dari segi dalil, Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Itu tidak, jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu membunuhnya melainkan dengan hak, itu melainkan dengan yang sepatutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin laqiyallaha maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Ya, sesiapa yang membantu membunuh seorang muslim walaupun dengan satu lafaz kalimah. Satu lafaz kalimah contoh daripada bunuh. Itu. Sebut kata bunuh kawan tu. Itu kan satu juga tu. Walau syatri kalimah. Hanya sebut bunuh saja. Dia tak bunuh, tapi dia kata bunuh. Itu pun laqiyallaha maktuban baina ainaihi, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti dalam keadaan ditulis di dahinya aisun min rahmatillah. Ini orang yang panggil apa? Aisun maksudnya apa dia? Putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna yang lain akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Tamam? Jadi apatah lagi kalau kata, kalau dengan syatri kalimah saja sudah mendapatkan dengan hukuman ini, bagaimana yang menyebarkan fitnah untuk membunuh seorang muslim. Ceramah yang dia sampaikan boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan kepada golongan muslimin. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan menyebabkan naik semangat orang-orang yang jahil dan akhirnya berlaku keruntuhan negara dan kemudian merosakkan umat Nabi SAW, bunuh orang dan seumpamanya. Aisun min rahmatillah. Moga Allah lindung kita daripada bersikap sedemikian dan bersama dengan kelompok sedemikian. Illa bi ihda khisalin salasin, melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu dihalalkan, tidak dihalalkan darah muslim melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Ai birtikabi wahidatin minha, iaitu dengan melakukan salah satunya. Fayahillu al-qatlu lima fihi min al-maslahatil 'ammah. Dan kenapa dihalalkan bunuh? Karena padanya terdapat maslahah. Maslahah umum, wa hiya hifdzul ansabi, iaitu menjaga nasab. Iaitu kerana itu dibolehkan untuk membunuh sayyibiz zani. Ini orang yang berzina dan dia telah berkahwin. Berkahwin kemudian berzina untuk menjaga nasab. Jadi penzinaan menyebabkan nasab terputus. Dan juga wan nufus, hifzun nufus, iaitu wan nafsi bin nafsi, kerana berlaku pembunuhan. Jadi seorang yang membunuh seseorang yang lain di kalangan muslimin maka dihukum bunuh kembali. Wal adyan, dan juga menjaga agama. Wat tariki lidinihi al mufariqi lil jamaah, iaitu murtad. Jadi 3 perkara ini adalah min maqasidi syariah, maqasid syariah yang 5, dan ini dalam ni disebut 3. Ada 2 lagi yang tak disebut, apa dia? Al-mal dengan satu lagi dengan muru'ah. Mal dengan muru'ah. Qala al-Qustullani, kata Imam al-Qustullani, harful jarri muta'alliqun bihal. Harfu jarri muta'alliqun bihal wa taqdir illa mutalabbisan bi fi'li ihda thalathin. Yani illa bi ihda thalathin, ba tu huruf jar tadi ni ta'alluq dengan hal. Hal apa dia? Hala kaunihi mutalabbisan bi fi'li ihda thalath. Jadi tidak dihalalkan darah seorang muslim melainkan mutalabbisan bi fi'li ihda thalath. Melainkan dia melakukan ataupun mutalabbis, maksudnya melakukan salah satu daripada 3 perbuatan tersebut. Bukan mesti 3-3 dia buat. Salah satunya sudah memadai. Summa innal mustathna minhu, mustasna minhu dia mana mustasna minhu? Mana mustasna minhu dia? Di
sini disebut yahtamilu an yakuna dam. Tu ada khilaf. Mana mustasna minhu di sini? Sama ada mustasna minhu di mana? Sebelum illa. Ketika hadis sebelum illa tu mustasna minhu. Selepas illa dipanggil mustasna. Baik. Mana satu mustasna minhu dia? Yahtamilu an yakuna dam. Dam tu adalah mustasna minhu. Wa taqdir, maka takdir akan jadi apa? La yahillu damu mri'in muslimin illa damuhu. Mutalabbisan bi ihda thalath. Tidak dihalalkan darah seorang muslim melainkan darahnya terkena dengan salah satu tiga ni. Salah satu daripada tiga perkara. Itu takdir dia jadi begitu. Kenapa? Karena mustasna minhu, mustasna mesti dalamnya berkait dengan mustasna minhu. Dia panggil ni, kalau macam tu dia panggil istisna ni muttasil. Wa yahtamilu an yakuna istisna min imri'in. Boleh jadi juga istisna pada imri'in, bukan dam. Maka takdir dia apa dia? La yahillu damu imri'in muslimin illa imra'an mutalabbisan bi ihda khisali salas. Jadi dia berkait dengan imri'in. Maka tidak halal darah, kalau takdirnya darah seseorang melainkan seseorang itu terkait dengan salah satu daripada tiga yang disebutkan. Itu takdir tadi. Melihat, kalau ini membantu untuk terjemahan. Kalau kita nak terjemah, kita boleh tengok penterjemah tadi faham ke tidak faham dengan apa yang dia terjemah. Itu penting baca syarahan para ulama. Dan kalau baca, baru kita boleh letakkan dengan dua syarahan tersebut, dua terjemahan tadi. Baik, tak apalah, itu main dengan nahu. Jadi kalau yang faham dengan istilah nahu, mustasna minhu, mustasna, adatul istisna dan seumpamanya, maka dia akan benda ni pentinglah untuk diambil perhatian oleh mereka kerana diperlukan bagi terjemahan. Sebab tu i'rab far'un 'anil ma'na. I'rab ni adalah furu' daripada makna, wal makna far'un 'anil i'rab. Dan makna kita letak pun furu' daripada i'rab juga. Hasil i'rab tadi boleh letakkan dengan makna. Faham? Itu kata Maulana Syekh Muhammad Said Hanbali, al-i'rab far'un 'anil ma'na, itu bagi pada sudut al-mutakallim, orang yang bercakap tadi. Manakala al-ma'na far'un 'anil i'rab, itu adalah pada sudut orang yang mendengar. Sami'. Orang yang mendengar dia akan boleh melihat makna pada i'rab yang telah diletakkan oleh mutakallim. Bihadru damit sayyibiz zani. Ini darah orang yang dah berkahwin ataupun telah melakukan persetubuhan dengan pernikahan yang sah, lalu dia berzina, darahnya adalah halal ataupun darahnya hadr, maksudnya tidak lagi menjadi berharga seperti mana sebelum tersebut. Jadi digugurkan darahnya. As-sayyibuz zani yang pertama. Ini salah satu daripada muslim, kalau kata melakukan perkara tersebut maka harus dibunuh. Tapi siapa yang boleh bunuh ni? Bukan semua orang. Kita tengok orang berzina di kampung kita, tengok dia dah menikah dah, pernah menikah dah sebelum ni berzina, kita pun pergi bawa pedang, kita pergi tibai dia. Tak boleh macam tu, haram hukum dia. Tu haram. Jadi siapa yang akan boleh melakukan hukuman tadi? Pemerintah yang akan melakukan hukuman tersebut. As-sayyibu az-zani bil jarri. As-sayyibiz zani bil jarri badal mimma qablahu. Badal kepada apa? Badal kepada badal kepada mana ni? Kepada mana nama apa? Afif Alif Najmi Ali Hakimi. Baca sayyibiz zani. Badal kepada apa? Badal kepada ihda salasin. Wala budda fihi wa fima ba'dahu min mudhaf mahzuf takdiruhu, dan padanya ada mudhaf yang mahzuf. Takdir daripada khaslatin atau qaslatun ataupun qaslatin boleh. As-sayyibiz zani wa qisasu nafsi bin nafsi
wa tarku tariki lidini. Nah, itu maksudnya. Dia ada takdir hazaf mudhaf. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu khabar li mubtada' mahzuf, li mubtada'i mahzuf. Boleh juga baca dengan as-sayyibuz zani. Takdir dia apa dia? Wa hiya as-sayyibuz zani. Boleh juga takdir dengan au mubtada' wal khabar mahzuf. Takdir dia as-sayyibuz zani minha. Minha tu khabar dia yang mahzuf. Ini pun dalam nahwu. Wa yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun li fi'li mahzuf. Boleh juga baca dengan as-sayyibaz zani. Boleh baca juga wan nafsa bin nafsi wa tarika li dinihi al-mufariqi lil jamaah. Boleh baca juga. Takdir dia apa dia? Ala annahu maf'ul li fi'li al-mahzuf taqdiruhu a'ni. Yani a'ni as-sayyiba az-zani. A'ni an-nafsa bin nafsi. A'ni at-tarika li dinihi. Itu maksudnya. Nah, wa nuqila 'anil Kazruni anna raf'a huwa riwayah. Dinukilkan daripada Kazruni bahawa rafa' juga rafa' adalah riwayat juga hadis. Nah, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqi at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Mufariqu lil jamaah. Itu riwayatnya. Yang disebutkan oleh Sayyidi Mulla Ali Qari dalam Mirqatul Mafatih. Baik, itu bahasan bab nahwu lah. Hadza was-sayyibu ismu jinsin yashmalu az-zakara wal unsa. Jadi kataan as-sayyibu az-zani ni, kataan as-sayyibu az-zani ni, ini adalah isim jins yang mana merangkumi lelaki dan perempuan, bukan hanya perempuan sahaja. Kalau dengar sayyib dia kata janda ya. Tak. Janda yang berzina. Tak. Maksudnya seseorang yang telah berkahwin lalu berzina. Itu maksud sayyibuz zani. Jadi termasuk lelaki ataupun perempuan. Wal muradu bihi huna, dimaksudkan dengan sayyib di sini apa dia? Al-muhsan. Apa maksud muhsan? Wa huwa man wati'a wa awuti'a fil qubul fi aqdin sahih. Yaitu yang menyetubuhi, wati'a yang menyetubuhi, awuti'a yang disetubuhi. Ada dua. Sama ada dia menyetubuhi ataupun dia disetubuhi. Fil qubul, pada qubulnya. Ini pada kemaluan depannya. Fi aqdin sahih, dengan akad yang sahih. Syarat dia itu. Kalau tidak dengan akad sahih, maka dia tak nama muhsan. Dia tak akan dipanggil muhsan. Muhsan ni bila nak letak jadi muhsan, bila disetubuhi dengan pernikahan yang sah. Syarat dia. Faham? Wa huwa hurrun balighun. Dan syarat dia mesti juga dia hur, orang yang merdeka, balighun, baligh, aqilun, dan berakal. Fahadha iza zana yahillu damuh. Ini kalau berzina yang macam ni, yang cukup syarat ni, dia telah bersetubuh dengan perkahwinan yang sah, atau dia telah disetubuhi dengan perkahwinan yang sah, dan dia merdeka, dia baligh, dia berakal, maka kalau dia berzina, yahillu damuh, halal darahnya. Bimakna, apa maknanya? Annahu yurjamu bil hijarah ila an yamuta. Iaitu dia akan dihukum dengan rejam sampai mati. Rejam dengan batu sampai mati. Syarat dia mesti mati. Wal mukhtaru an takuna mil akaf, an takuna mil akaf, mil al-kaffi. Wa la yajuzu qatluhu bighairi dhalika ijma'an. Baik, batu besar mana pula yang nak dibaling untuk menyebabkan kematian kepada sayyib tadi, orang yang berkahwin, yakni muhsan, yang berzina tadi, iaitu milk al-kaf, batu sebesar genggam. Saklah. Sekali buh dah bala tu jam tu. Wala yajuzu qatlu bighairi zalika ijma'an. Tak boleh lebih yang dengan selain daripada tu. Maksudnya pi ambil batu besar apa ni, batu nisan di apa ni kubok tu, hantam batu tu terus. Kata bagi sekali jadi ya. Tak, tu tak boleh. Kenapa dibagi batu besar tu? Untuk bagi dia rasa bagaimana waktu dia lazat merasai sesuatu yang haram pada ketika tu, bagi dia rasa juga dengan sesuatu yang pedih setelah itu. Kerana itu dibagi dengan hukuman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Wa ghairul muhsan idza zana. Baik, kalau yang tidak muhsan, maksudnya yang
yang tidak cukup syarat tadi. Itu yang masih belum berkahwin, ataupun yang telah menyetubuhi atau disetubuhi tetapi bukan dengan akad yang sah. Bukan dengan akad yang sah. Maka kalau dia berzina dikira muhsan, tidak dikira muhsan. Dan tidak dikira muhsan, maka dia ghairul muhsan. Idza zana, kalau dia berzina, yujladu mi'atun. Dipukulnya, atau yujladu mi'atan, minta maaf, yujladu mi'atan, yujladu huwa mi'atan, yakni dipukul dia sebanyak 100 kali pukulan, yakni dipukul. Wa yugharrabu 'aman in kana hurran, dan dibuang daerah. Dibuang daerah kalau dia merdeka. Warraqiqu 'ala nisfi min dhalik, kalau orang yang hamba pula melakukan perzinaan dan dia ghairu muhsan, maka dia dikenakan dengan setengah daripada ni, maksudnya 50 kali pukulan. Hadha huwa al-asah min madhhab Syafi'i. Dan kena baling batu tak? Tak kena baling. Kalau raqiq dia tak kena. Kalau kata raqiq bagi setengah pula, macam mana nak setengah tu? Bagi mati setengah. Tak boleh. Jadi dia hanya kena pukul saja. Hadha huwa al-asah min madhhab Syafi'i, wa nuqila an thalathah annahu la yugharrab, wa huwa qaulun Syafi'i. Dan di dalam qaul as-thalathah, maksudnya mazhab Maliki, Hambali dan juga Hanafi, tidak di taghrib am, maksudnya tidak dibuang daerah selama setahun. Jadi dia kena pindah daripada negeri itu, duduk, dan kemudian macam kita lah, macam apa ni, yang kalau undang-undang sekarang ni, kalau orang yang terlibat dengan jenayah dibuang daerah, jadi dia kena pergi lapor diri dekat apa ni, balai polis setiap minggu dan seumpamanya. Macam itulah dibuat macam tu. Jadi bukan kena jail, bukan kena tibai aja satu kali tu, kena taghrib am, itu kena dibuang daerah juga, diletakkan dia di tempat yang bukan tempat asal dia. Untuk apa tu? Itu pun sunnah, untuk kita mengelak daripada bercampur dengan kelompok yang dia biasa bercampur. Tapi zaman lagi fasad lah. Zaman pakai handset, dia duduk takribul am pun, kalau kata handset di tangan, dia masih boleh berhubung juga dengan tu. Tujuan zaman dulu ni untuk nak elakkan. Jadi mungkin kalau dengan hukum zaman sekarang, kalau kata perlu kepada orang panggil apa, perbahasan yang lebih orang panggil apa, contemporary, macam mana dengan penggunaan handset kepada dia, untuk nak mengelakkan dia daripada menyambung lagi hubungan dengan perkara-perkara tersebut. Zikru syai' min uqubati zani wa qaba'ihu zina. Ini sedikit cerita berkenaan dengan uqubah kepada orang yang berzina dan buruknya perzinaan. Qala al-ulama, kata para ulama, wa man mata min ghairi haddin wala taubah uzziba fin nari bi siyatin min nar. Sesiapa yang mati tanpa dikenakan dengan had, maksudnya kalau dia mati dan dia berzina dan dia tidak kena had lagi dan tidak bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia akan diazab dalam api neraka dengan siyatun nabi siyatin min narin, iaitu daripada cemeti daripada api. Cemeti dari api. Ini kena lebih berat daripada terkena dengan hukuman tersebut. Jadi makna di sini apa? Orang yang telah terkena hukuman di dunia dengan had, dengan hudud, maka dia terlepas di akhirat nanti. Selesai. Dia tak akan kena lagi hukuman tersebut. Wa warada annahu maktubun fi Zabur, dan warid disebutkan bahawa telah ditulis dalam kitab Zabur, inna zunata yu'allaquna bi furujihim. Penzina ni nanti akan diikat dengan kemaluan mereka. Itu dia. Wa yadribuna 'alaiha bi siyatin min hadidin, dan dipukul kemaluan tadi dengan cemeti. Fa idza istaghatha ahaduhum min ad-darbi nadathu az-zabaniyah. Bila mana seorang di kalangan mereka memohon pertolongan jangan dipukul mereka, maka akan dicela ataupun akan diseru oleh Zabaniyah, malaikat Zabaniyah yang akan memukul tadi, aina kana hadha as-sawt wa anta tadhaku wa tafrahu wa tamrahu. Mana suara tu dulu? Mana suara tu dulu? Yang dulu kamu boleh gelak, kamu boleh seronok, dan kamu boleh marah, maksudnya dengan kegembiraan. Wala turaqibullaha ta'ala, dan kamu tak ingat Allah pun waktu itu. Wala tastahi minhu, dan kamu tak malu pun. Masa tu tak ada pun suara kata minta tolong tu. Masa tu seronok kan? Sekarang rasa dengan perkara yang tersebut.
Wa warada fi hadis syarif, sebut dalam hadis, man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin, siapa yang berzina dengan perempuan yang muslimah atau yang bukan muslimah, hurratin aw amatin, sama ada yang merdeka ataupun yang amah, hamba. Apa dia? Oh, terkejut. Fatahallahu alaihi fi qabrihi, fatahallahu alaihi fi qabrihi salasami'ati alfi babin minan nar, maka Allah akan bukakan daripada kuburnya 300,000 pintu neraka. 300,000 pintu. Nah, takhruj 'alaiha minha aqaribu wa hayyatun wa syuhubun minan nar, dan keluar daripada pintu-pintu tersebut aqaribu, kala-kala jengking, hayyatun, nah, ular-ular, syahabun wa syahbun minan nar, dan juga ni orang panggil apa, hujung api tu. Bahasa sains sebut apa cikgu ni Azizi? Hujung api dia panggil apa? Ha? Oh, orang putih tu ni. Bahasa Melayu. English please. Bahasa Melayu apa dia? Flame dia panggil? Flare. Bahasa Melayu dah. Baik. Sains dalam bahasa Inggeris ke? Ni. Itulah hujung api tu dia panggil syahab. Fahuwa yu'azzabu ila yaumil qiyamah, dan dia akan diazab sampai hari kiamat. Dia. Ya Rabbi, ya Rabbi. Moga Allah lindung kita dan keluarga daripada zina. Jangan cuba-cuba dekat dengan benda ni. Ni ujian ni. Ujian kepada umat. Dengan zina ni ujian kepada umat. Sebenarnya lagi anak-anak muda lah. Anak muda orang tua sama dengan handset, dengan apa ni, macam-macam ni. Boleh kenalan pula dan seumpamanya, yang tu yang membawa kepada perkara tersebut. Tak kira lah kepiah atas kepala pun, atas serban atas kepala ke, kalau bab ni kena berhati-hati, jaga semua. Wa warada fil hadisi aidan, dan diriwayatkan daripada hadis, ihzaru zina, hendaklah kalian berjaga-jaga dengan zina, fa inna fihi sitta qisalin, karena padanya terdapat 6 perkara, ataupun 6 akhlak, ataupun 6 sifat. Salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah, 3 di dunia, 3 di akhirat. Fa amma allati fid dunya, di dunia apa dia yang dia akan dapat? Fa innahu yuzhibul baha minal wajhi, dia akan menghilangkan kecantikan pada wajah, kecernihan wajah tu akan hilang. Orang yang berzina ni hilang seri wajah dia. Wa yurisul faqra, dia akan mewarisi fakir. Wa yanqusu ar-rizq wal umur, dan juga akan mengurangkan rezeki dan umurnya. Wa amma allati fil akhirah, maka di akhirat pula apa yang dia akan dapatkan bagi penzina, fayanzurullahu ta'ala ilaihi bi'ainil ghadabi fayaswaddu wajhah, fayasudu wajhuhu atau fayaswaddu wajhuhu, minta maaf, fayaswaddu wajhuhu, Allah akan memandang dia dengan pandangan ghadab, kemarahan, sehingga hitam muka penzina tersebut. Wasaniyah, yang kedua, yakunu hisabuhu hisaban syadida, dia akan dihisap dengan hisap yang sangat berat. Itu yang paling dibimbangi sekali. Kita minta kepada Allah tajawaz anna, minta Allah lepaskan kita saja. Dari akhirat nanti benda-benda yang kecil diampunkan oleh Allah, benda besar diampunkan oleh Allah. Macam tu Allah abaikan. Allah mutajawaz anna ya Rabb, minta Allah tajawaz daripada kita, maksudnya melepas daripada kita, maksudnya tidak mengambil hukuman dengan perkara tersebut. Tapi ini hisaban syadida, dia hisap dengan hisap yang paling berat. Kalau seorang bekerja sebagai juru wang, ataupun accountant, ataupun bahagian audit dan seumpamanya, kalau kata benda yang paling, atau yang syarikat dan semua paling bimbang kali waktu audit akan main tanya, tu keluar duit ni pergi mana, apa kupang ni duduk di mana. Kalau ditanya sampai kupang tu lagi teruk, mana dia punya resit dia, resit tu pitak di mana. Kalau tak ada resit ni nak buat macam mana ni, betul ke duit ni keluar, kau sungguh ke jual beli barang tadi, kau tak tanya macam tu. Kalau di dunia pun dah pening dah. Kalau audit mai ke satu syarikat tu dah habis dah. Tambah pula duduk lama pula, duduk rosek habis semua segala akaun. Itu lagi dibimbangi.
macam mana di akhirat nanti Tuhan yang maha mengetahui melihat perkara tersebut. Masya Allah. Imam-imam Masjidil Haram telah kembali. Itu dia. Kami pukul 10.50 habis dah. 10.50 dah. 9.50 tadi habis lah. Habis tarawih. Lepas tu sambung dengan apa ni? Sambung dengan witir yang dibaca oleh Imam Amirul. Wa nuyassiruka lil yusra. Lebih tukar sikit ada. Baik. Wasadisah yashabu ataupun yushabu fi silsilatin ila an-nar. Dia akan yushab. Iaitu apa dia? Dikalungkan tangan dia, dipasungkan tangan dia dan ditarik ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oh, berat. Wa min qaba'ihi zina. Antara keburukan zina juga apa dia? Annahu yurisul qatla wat ta'un. Dia akan mewarisi qatla wat ta'un. Ini pembunuhan dan juga ta'un. Bi khabaril hakimi an ibn Mas'ud, idza kathura zina, bila banyaknya perzinaan, kathura al-qatlu wa waqa'a at-ta'un. Kathura al-qatlu wa waqa'a at-ta'un. Akan banyak pembunuhan dan akan juga banyak ta'un berlaku. Jadi ta'un, penyakit ta'un ni akan tersebar dengan sebab banyaknya perzinaan. Wa an Buraidah marfu'an, daripada Sayyidina Buraidah marfu'an, ma zaharat al-fahishatu fi qaumin qattu illa sallatallahu alaihim al-maut, illa sallatallahu alaihim al-mauta. Tidaklah zahir fahishah. Fahishah ni apa dia? Ni dosa berkait dengan kemaluan, perzinaan, liwat, lagi apa ni, sihab ataupun lesbian. Dan satu kaum kalau kata tersebar ataupun zaharat fahisha. Zaharat maksudnya apa dia? Ni tersebar luah sampai tak tahu malu lah. Nah, kawan ni berzina, dia buat pula apa ni, program perzinaan ramai-ramai. Nauzubillah min zalik. Al-qaum yang macam ni illa sallatallahu alaihim al-maut. Maka Allah Taala akan menurunkan balak kepada mereka dengan kematian. Itu turun AIDS. Nah, turun penyakit-penyakit yang berbahaya kepada penzina-penzina adalah kerana ni lah. Lepas tu dia kena penyakit yang tidak ada ubat. Baik. Al-jaza' min jinsil amal. Terakhir sebelum kita berhenti. Wa min qaba'ihi aidan, antara keburukan zina juga apa dia? Annahu yuf'alu mithlahu fi zurriyati zani au zawjatihi. Na'udzubillah min dzalik. Akan dilakukan yang sama juga kepada zuriatnya dan juga kepada isterinya. Orang yang berzina diuji nanti, sama ada anak dia nanti akan berzina juga, zuriat dia akan berzina, sama ada cucu dia nanti akan berzina, ataupun isteri dia sendiri akan berzina nanti. Sebab tu jangan duk buat benda tu. Kalau berkenan sangat dekat seorang perempuan, bincang elok-elok lah dengan bini tu bagi menikah buang. Tak boleh kahwin 3, 4 kan, daripada duk berzina. Dan bini pula dia tahu dah tok lelaki ni memang jenis apa ni, merenyam kan? Dia tina mana dia tak suka, dan juga perempuan mana dia tak try. Semua dia nak try. Kadang muka dah macam muka kuali dah, tapi orang perempuan berkenan. Atau dia baca doa bukan semak mana pun kadang-kadang. Semak-semak macam kita ni dah, dia orang panggil apa? Dia orang panggil setia kan. Cara tu tak percaya tu kan. Ini maksudnya kadang-kadang tak ada apa pun tengok, tapi orang berkenan, bukan main lagi. Kalau kata dah jadi macam tu, orang duk cerita dah kata lelaki dia duk keluar dengan perempuan sekian, tanya elok-elok. Tanya nak nikah ke? Nikah buat cara nak nikah. Lepas tu ceraikan saya. Tu masalah lain lah tu. Itu bukan pembincangan kita lah. Tu dia punya sendiri lah. Takkan tu pun nak kena kita pula bagi cadangan pula kan. Jadi kalau nak sangat menikah, bagi menikah pun. Macam tu juga anak-anak muda kalau dah tengok duk naik motor sekali, orang duk cerita dah kata duk keluar pi merata lelaki perempuan ni, orang duk tengok dah jumpa di mall, duk keluar pegang tangan, nak biar lagi. Biar. Walah, perkawan ni mengandung seorang dia keluar. Mai mana budak tu? Hak dalam perut tu. Jin.
Bapak dia jin. Masa tu baru nak menggelabah. Masa tu barulah nak tak tahu nak tak mana kat muka kita ni. Menconteng arang di muka apa ni sendiri ya. Muka ibu dan ayah dia. Jadi kalau dah tahu macam tu, kena ambil berat dengan perkara-perkara tersebut. Dan jangan duk tahan sangat anak kita. Kalau dengar benda-benda macam tu, kalau tiba-tiba ya mai dengar cerita macam tu, kena tanya elok-elok. Jangan duk hambak terus orang yang mai cerita tu. Ni saya orang mai cerita je ni dia mau dengki dengan anak saya. Anak saya segak. Orang duk berkenan ramai. Jadi duk mai cerita ni tu dengki lah tu. Lagi anak dia sungguh, perut pergi ke depan. Lagi tak tahu nak buat apa. Tu kata kena ambil berat tentang masalah. Lah ni zaman lagi fasad. Semua di sini ni. Semua di sini. Semua ada dalam ni. Anak kita tak payah keluar rumah. Duduk sini je dia boleh tunjuk badan dia dekat orang. Anak kita tak payah dah nak pergi kat rumah jiran tu nak pergi buat benda pelik-pelik. Dia boleh buat benda tu secara maya dengan dia punya kasih. Tapi bila kita jumpa pula nanti. Sebab tu para habaib, para masyaikh, kalau kata di sebahagian tempat macam di Yaman contohnya, kata mereka kalau anak dah umur 19-20 sebelum tu mengaji, umur masa kecil ni mengaji, hafal Quran dan sebagainya, sampai pada umur mereka 15 tahun mula mengaji kitab-kitab. Sebahagian yang asas umur 19 tahun 20 tahun kahwin. Jadi kahwin siap dah. Dikahwinkan. Dan tapi kahwin pun bukan menyelamatkan juga sebenarnya. Sebab tu dalam hadis disebut kata kahwin hanya terselesai setengah saja daripada agama, setengah lagi takwa. Kalau kata selesai dah dengan kahwin, tak ada orang berzina lepas kahwin. Tak, kahwin tidak selesai juga sebenarnya. Yang akan selesai tu takwa. Seorang tu kena takwa. Kalau dia kahwin saja pun tak jadi juga kalau dah perangai jenis tu. Dia jenis cari juga yang haram. Dia kena takwa maksudnya. Yang tu yang sepatutnya. Baik. Jadi tengok ni antara qabaih zina apa dia? Akan berlaku yang sama kepada zuriat penzina tersebut ataupun pada isterinya. Walamma sami'a dzalika ba'dul muluk. Sebahagian raja ketika mendengar antara keburukan zina ni akan berlaku kepada zuriatnya dan juga sama ada kepada isterinya, arada tajribatahu fi bintin lahu wa kanat fi ghayatil jamal. Maka dia nak try kat anak dia. Seorang raja ni dia kata dia nak tajribah tengok dekat anak perempuan dia, yang anak perempuan dia ni sangat cantik, fi ghayatil jamal, sangat cantik yang luar biasa. Fa amara imra'atan faqiratan an tatufa biha fil aswaqi wa hiya makshufatul wajhi. Wa hiya makshufatul wajhi. Jadi satu hari raja ni arahkan seorang perempuan fakirah, perempuan yang miskin, bawa puteri dia ni pergi ke suk, pergi ke pasar di negeri tadi dalam keadaan makshufatil wajh. Makshuf apa dia? Buka muka. Wala tamna ahadan min at-ta'arrudi laha bi syai'in. Jadi tak ada seorang pun yang terhalang daripada melihat wajah puteri tersebut. Pakat tengok segak semua, tak ada pun boleh lawan lah. Fama marrat biha ala ahadin illa atraqa ra'sahu wa lam yamudda nadharuhu ilaiha haya'an minha. Tapi bila dia lalu, puteri ni lalu, tak ada seorang pun yang berani tengok muka puteri tadi. Kerana lawa sangat ni sampai orang segan. Jadi malu nak tengok pula dah. Segak sangat ni. Apa tahu tu. Falamma raja'at wa qarubat min daril malik. Bila mana baliknya puteri tadi, dekat dah dengan istana raja, amsakaha insanun wa qabbalaha thumma zahab. Mai seorang lelaki, tak tahu mai daripada mana, tiba-tiba dan sampai kat pintu pagar ni. Lelaki tu mai peluk, cium sedah, belah gitu ya. Dia kata tunjuk sangat, dia kata cium sekali. Lepas cium fadaqalat biha 'alal malik. Dia pun lari masuk dalam istana. Fasa'alaha amma hasala laha fa akhbarathu bil qissah. Maka raja tanya kepada anak perempuan dia tadi, ada apa-apa tak berlaku hari ini? Maka kata anak perempuan tadi, ya, dia kata, saya tadi berjalan di pasar, pergi ke bandar tadi, semua orang tunduk pandangan ketika melihat kecantikan dia. Tapi bila sampai dekat pintu pagar istana, ada seorang lelaki mai peluk dia, cium dia. Apa kata raja? Fasajada syukran lillahi ta'ala. Raja tu sujud terus, syukur kepada Allah. Sujud syukur kerana anak kena peluk cium. Wa qala alhamdulillah, kata raja, syukur kepada Allah. Ma waqa'a minni fi umri qattu
illa qublatun wahidatun limra'atin. Tidaklah berlaku sekali pun dalam umurku, melainkan sekali saja aku pernah cium perempuan. Kata raja ni, aku sekali pernah cium seorang perempuan. Waqad qasastu biha. Waqad qusistu biha. Hari ini aku telah dibalas balik oleh Allah. Anak aku dicium pula oleh orang. Dulu aku cium anak orang, dan ni Allah balas balik, cium balik anak aku. Itu dia. Boleh faham? Sebab tu, kama tadinu tudan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tu dengan apa yang kita lakukan. Fas-sa'id, orang yang sejahtera, yang bahagia ni siapa dia? Siapa dia tak main gendang? Muhammad dah. Dia kukaran. Fas-sa'idu man hafidha farjahu wa ghadda basarahu wa kaffa yadahu. Wa kuffa yadahu. Ni orang yang bahagia adalah orang yang menjaga kemaluannya, yang menundukkan pandangannya, dan yang menjaga tangannya. Kama hukiya an ba'di salihin, seperti yang diriwayatkan daripada sebahagian salihin, anna nafsahu haddathathu bizina. Satu hari nafsunya bercakap untuk berzina. Baik, macam mana kita nak tahu kata nafsu kita yang bercakap, kan bukan syaitan yang bercakap? Kata Maulana Syekh Ali, ni sebut dalam kitab-kitab sufi. Nak tahu khawatir syaitani, nak tahu macam mana syaitan mai goda kita. Syaitan kalau dia goda, dia akan yazul. Dia mai, lepas tu dia pi. Kalau kita lawan sikit, dia akan hilang. Itu syaitan. Tapi kalau nafsu, dia akan takarrar. Dia takarrar. Takrar. Dia akan berulang-ulang, mai dalam jiwa. Itu nafsu. Kalau dia mai sat sekali, lintah cuk, lepas tu dia hilang. Lepas kita istighfar, kita hilang perasaan tadi. Itu syaitan. Tapi kalau dia lekat, hilang, mai balik, hilang sat, mai balik, itu nafsu. Itu nak tahu macam mana khawatir tu nafsani ke khawatir syaitani. Itu perbezaan yang diletakkan oleh para ulama sufi. Jadi ini kata sini, anna nafsahu haddathathu bizina. Ni nafsu dia sedang berbicara dengan dia untuk berzina. Ini memang nafsu ni. Wa kana indahu fatilatun muqadatun bin nar. Dia ada satu pelita yang dia pasangkan api. Faqala li nafsihi, maka dia kata kepada nafsu dia, ya nafsu, wahai nafsuku, inni adqulu asbu'i atau usbu'i fi hadhihi al-fatilah. Saya akan masukkan tangan saya, jari saya ni ke dalam fatilah, dalam tu yang orang panggil pelita tu, tempat masuk tu, masak tu, tempat bakar tu. Fa in sabarti ala harriha, kalau kamu bersabar dengan kepanasannya, makantuki mimma turidin, maka aku akan tunaikan hajatmu malam ni. Kamu nak berzina kan? Ya, kamu sabar dengan kepanasan ni, di tangan ni aku bakar dekat atas fatilah tu nanti, maka aku akan puaskan kamu kalau kamu bersabar. Summa adqala yudkhilu summa adqala usbu'ahu fiha hatta ahassa anna ruhahu kadat tazhaqu min shiddati harriha wa huwa yatajalladu ala dhalika. Dan ketika mana dia masukkan tangan dia pada fatilah tersebut, hatta ahassa anna ruhahu kadat tazhaqu, dia rasa sampai ruh dia macam nak terkeluar dah, punya sakit pada ketika tersebut kerana terlalu panas. Wa huwa yatajallad ala dhalik wa yaqulu li nafsihi hal tasbirin, kamu boleh sabar? Wa idza lam tasbiri ala harri hadhihi an-nar al-yasirati allati atfa'at bil ma', allati utfi'at bil ma' 70 marratan hatta qadara ahlu dunya ala muqabalatiha. Kalau kamu tak boleh bersabar dengan api yang di dunia ni yang sedikit, yang telah dibasuh api tadi dengan air syurga sebanyak 70 kali, sampailah ahli dunia boleh untuk berhadapan dengan api tersebut. Api dunia ni diambil daripada api neraka sebesar, kata dalam riwayat, sebesar biji sawi, kemudian dibasuh di dalam sungai syurga. Siapa yang bawa tu? Sayyidina Jibril alaihissalam. Basuh dalam sungai syurga sebanyak 70 kali basuhan, barulah mai letak di dunia. Tu pun panas tak ada dah. 100 darjah Celsius tu kalau kena api tu. Hak tu pun kamu tak boleh mampu. Fa kaifa tasbirina ala harri nari jahannam al-mutadha'ifati hararatiha ala hadhihi bi 70 dhi'fan. Bagaimana kamu nak bersabar dengan api neraka yang panasnya tu
berkali ganda, lebih 70 kali ganda lebih panas daripada api di dunia ni. Kalau kamu tak sabar dengan di dunia, macam mana kamu nak sabar di akhirat nanti? Faraja'at nafsuhu an zalikal khatir. Maka nafsu dia terus kembali daripada khawatir nafsani tadi. Itu dia. Akhir cerita. Oh, ni panjang cerita ni. Iffatu mra'atin anqadhatha min asy-syada'id. Esok pagi diceritakan, insya-Allah. Kita baca pada esok pagi selepas subuh. Kita akan baca cerita ni kerana cerita ni agak panjang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Moga-moga Allah Taala melindungi kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita semuanya daripada zina, kerana ini akan merosakkan keturunan dan menghancurkan kehormatan dan juga akan menghilangkan seri wajah dan juga menjadi tuhmahan bagi masyarakat umum. Moga Allah lindungkan kita semua, keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh masyarakat di tempat kita dan seluruhnya daripada dosa yang berat ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.